Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya netizen menulis bertubi-tubi. Mereka kata, bagaimanapun dianiaya, kalau orang itu benar, beliau tetap akan berada di pihak yang benar. Bagaimanapun orang mencari kesalahan, kalau memang orang itu berada di tempat yang benar, beliau tetap akan menang juga. Dengan kata yang paling mudah, orang yang benar akan tetap benar. Orang yang salah bagaimanapun berjuang mau jadi benar, dia akan tetap benar. Orang yang salah tetap salah. Begitulah kan. Hari ini disahkan bahwa polis mengesahkan tiada unsur kempen dalam ucapan Fahmi. Baru-baru ini tular di media sosial, di TikTok, di Twitter, di Instagram, di Facebook. Mereka kata Fahmi mengambil kesempatan sebagai menteri, berucap di masjid, dan telah melanggar arahan daripada raja-raja supaya tidak berkempen atau berucap berpolitik di masjid. Namun Fahmi telah pun berkata beliau menafikan perkara itu dan beliau mempertimbangkan akan mengambil tindakan. Dan hari ini selepas polis membuat siasatan terhadap video yang tular itu, polis sahkan tiada unsur kempen dalam ucapan Fahmi. Rupa-rupanya apa yang berlaku? Mari kita dengar. Polis mengesahkan tiada sebarang unsur kempen berhubung ucapan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil dalam ruang solat utama Masjid Nurul Yakin Kampung Melayu Seri Kundang, Rawang Ahad lalu. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata, ia hasil penelitian terhadap rakaman video berdurasi 12 menit berhubung ucapan Fahmi di masjid berkenan. Dalam tempo 12 menit, ucapan daripada Menteri adalah penerangan berhubung kumpulan muzik The 1975. Kita memanggil 8 saksi termasuk pengadu dan mereka yang hadir bersama ketika ucapan itu dibuat. Katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor hari ini. Beliau berkata pihaknya juga mengenal pasti pemilik akaun yang menyebarkan video itu dan usaha mengesannya sedang giat dilakukan kerana membuatkan kenyataan tidak benar. Aduh, kesian jugalah kan orang yang memiliki akaun yang menyebarkan video ini. Nanti dia akan minta maaf. Saya yakin dia akan minta maaf dan dia akan kata dia tidak sengaja dan dia tidak ada niat untuk menyebarkan video itu dan tidak ada niat jahat terhadap Fahmi Fadzil. Itu keyakinan saya lah, dia akan minta maaf dan dia akan rasa kesal. Dan semoga perkara ini tidaklah sampai ke mahkamah. Harap-harap macam itulah kan, selesaikan sajalah di luar mahkamah. Lagipun polis sudah mengesahkan bahawa tiada unsur kempen dalam perkara ini. Katanya tindakan akan diambil kepada orang yang menyebarkan berita berkenan. Jika perkara yang benar, okey. Tetapi yang memfitnah adalah suatu kesalahan di bawah jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, dan Seksyen 4E dalam kurungan 1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 katanya. Pada Isnin, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan menerima aduan dan menjalankan siasatan mengikut Seksyen 12 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 berhubung insiden berkenaan. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Shah Zihan Ahmad dilaporkan berkata, tindakan lanjut akan diambil selepas siasatan selesai. Dalam pada itu, Hussein memberitahu sebanyak 272 laporan polis diterima dengan 7 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen pilihan daerah negeri PRN Selangor yang bermula pada Sabtu lalu. Ini termasuk satu kejadian mencuri bendera kempen yang berlaku di Tanjung Sepat. Kebanyakan kes disiasat mengikut Seksyen 427 dan Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Kesalahan Pilihan Raya 1954 katanya lagi. Jadi akhirnya hari ini disahkan orang yang benar tetap benar, orang yang salah akan dicari. Disangkakan kes ucapan daripada Fahmi Fadzil di sebuah masjid itu akan menyebabkan beliau akan kalah atau membawa masalah besar. Rupa-rupanya lain pula yang jadi. Apa yang terjadi? Polis sahkan tiada unsur kempen dan kali ini polis pula memburu. Polis berkata
sedang pihaknya juga mengenal pasti pemilik akaun yang menyebarkan video itu, dan untuk usaha mengesannya sedang giat dilakukan untuk kerana membuat kenyataan tidak benar. Kesian juga lah kan orang yang macam ni. Apa boleh buatlah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily dengan tajuk lagi mahu sembang harga barang naik tapi akhirnya diri sendiri kena kecam. Sejak akhir-akhir ini, isu tentang kenaikan harga barang menjadi mainan. Ialah kan, ianya berlaku bersamaan dengan kempen PRN yang panas sekarang ini. Jadi apa-apa saja isu akan digunakan, termasuk oleh penyokong, termasuk juga oleh calon. Tetapi satu penyokong ini telah melakukan kesilapan besar apabila sembang harga barang naik, tapi akhirnya dia sendiri yang kena kecam. Jadi selepas ini agak-agaklah kalau nak cuba mengecam kononnya harga barang naik, jangan pula sampai diri sendiri kena kecam. Yang terkini ada juga saya nampak dalam satu gambar, beliau kata harga barang naik tapi kena kecam kerana dalam gelonggokan barang itu ada terikut barangan yaitu Nutella. Nutella tu ialah barangan yang sangat kayangan kata netizen kerana harganya mahal. Siapa suruh beli barang begitu mahal kata mereka? Kan ada barangan tempatan kata netizen. Belilah barangan tempatan yang harga RM2, RM3, RM4, RM5. Kenapa beli Nutella kata mereka? Apa pendapat kamu semua? Tapi isu kali ini ialah seorang individu yang mulanya mahu menunjukkan harga barang naik sehingga lebih 70% menjadi tular apabila hanya menjadi bahan kecaman dan sindiran orang ramai. Gagal untuk membezakan senarai barangan yang dalam kawalan kerajaan, pengguna Twitter iaitu Syafiq Zikri mempersoalkan kenaikan harga 2 set hidangan KFC. Harga KFC paling drastik naik harga, katanya. Sehubungan itu, warga maya menasihatkan orang muda itu supaya tahu untuk membezakan antara keperluan dan kehendak. Tidak kurang juga yang menyindir supaya wujud rasa sedar diri untuk tidak mengikut tembolok T20 ketika realitinya terperosok dalam golongan B40. Papak kedana tapi tembolok T20. Hang kederah KFC itu hari-hari kata mereka. KFC itu makanan asas kah? Nila dia bangsa hat tak erti beza, kata seorang lagi. Dah tak berduit, buatlah cara tak berduit. Pas apa, kata mereka, pas apa nak mencekik KFC tiap-tiap hari? Demikian antara reaksi warga maya. Saudara-saudara sekalian, ini memang betul-betul kena di batang sendiri, hidung sendirilah kan. Gara-gara netizen cuba mahu memalukan kerajaan atau cuba mahu mempersoalkan harga yang naik ini. Dia kata naik harga KFC, tapi netizen yang lain kata bezakan antara kehendak dan keperluan. Dapat bezakankah kehendak dan keperluan, kata mereka. Dan ada yang bertanya, yang paling menarik yang saya suka ialah apabila mereka kata kalau dah memang B40 tak perlulah nak jadi tiru-tiru, nak menjadi kayangan, menjadi T20, kata mereka. Dan ada juga yang kata itu makanan tu bukan makanan kehendak. Itu bukan keperluan, tapi itu hanya kehendak. Ada lagi yang tanya, tu makanan asas kah? Kau makan tu tiap-tiap hari ke? Kata yang seorang lagi ni. Apa pendapat kamu semua? Inilah beza antara penyokong-penyokong parti-parti tertentu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita akan paparkan satu penemuan hebat daripada Harapan Daily. Website Harapan Daily menulis Sanusi bohong isu curi RII atau Nadir Bumi. 12 fakta kecurian Nadir Bumi di Kedah yang kita perlu tahu. Sebelum saya teruskan, sila bantu tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Dan
Berita ini bukan saya cipta sendiri, tetapi saya petik daripada Harapan Daily. Oleh Ahmad Mursi bertarikh 2 Ogos 2023. Nadir bumi atau rare earth element REE dicuri dari Bukit Enggang dalam dun yang diwakili oleh Datuk Muhammad Sanusi Maknur, iaitu Jeneri di tanah milik Perbadanan Menteri Besar MBI. REE ialah logam penting dan mahal digunakan untuk hasilkan telefon pintar atau chip komputer yang diperlukan dunia kini. Kerja mencuri REE dilakukan oleh pekerja mahir dari China yang dibawa masuk oleh MBI dan dimohon melalui Kementerian Dalam Negeri KDN. Dianggarkan berbilion ringgit REE milik rakyat Kedah telah dicuri selama 6 bulan, iaitu semasa Sanusi menjadi Menteri Besar. Tiada lesen perlombongan REE dikeluarkan pihak berkuasa dan hanya lesen eksplorasi mencari sahaja yang dikeluarkan. Kecurian terbongkar apabila berlaku kemalangan lori pencuri mengangkat REE dan 185 guni REE bernilai RM3.5 juta pada Oktober 2022. Ini baru satu lori. Banyak lori pencuri berperangai ala Samseng keluar masuk dari Bukit Enggang dan penduduk telah banyak kali membuat laporan polis tapi tiada tindakan oleh kerajaan negeri. Pekerja ini ramai tidak boleh berbahasa Melayu. MBI telah didenda RM500,000 pada Oktober 2022 disebabkan kecurian REE ini. Sanusi cuba berlepas tangan dari aktiviti mencuri nadir bumi ini walhal dia merupakan pengerusi MBI. MBI adalah setara dengan batang tubuh Menteri Besar, malah Menteri Besar boleh buat keputusan berkaitan MBI tanpa terikat kepada Lembaga Penasihat atau Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK. Rujuk keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes MBI Selangor versus Fekha Hussein 2021 4 MLRA 29. Terdapat 4 sekatan masuk ke tanah MBI dan lori pencuri REE lepasi ke semua 4 sekatan itu untuk seludup REE ke pelabuhan. Kalau tiada komplot, tak mungkin lepas. 52 lelaki ditahan dalam serbuan dibuat pada Februari 2023 oleh polis, Jabatan Mineral, Jabatan Hutan, Pejabat Tanah, Peralatan dan Mesin dirampas. CEO MBI, pegawai kanan MB dan seorang pengarah syarikat telah ditahan pada Julai 2023 berhubung rasuah dan salah guna kuasa dalam perlombongan REE dengan jumlah rasuah didakwa melibatkan RM13 juta. Perlombongan secara haram didakwa mendapat perlindungan pihak berkuasa sejak tahun 2020. Saudara-saudara sekalian, ini memang satu perkara yang paling menarik sekali. Apabila tajuk utama, Sanusi bohong isu curi REE atau nadir bumi. 12 fakta kecurian nadir bumi di Kedah yang kita perlu tahu ditulis oleh Ahmad Mursi dipetik daripada Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, menurut daripada gambar yang dipaparkan ini, Sanusi dakwa perjanjian MBI warga China So Loi Fat sebelum ini jadi Menteri Besar dan sebelum dia jadi Menteri Besar dan 30 juta telah dibelanjakan perlombongan REE. Fakta sebenar, perjanjian dibuat pada Disember 2022 dan hanya untuk eksplorasi, mencari dan bukannya melombong. Tidak berbangkit hal perlombongan REE dalam kerajaan sebelum ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan share video ini. Semoga dengan pendedahan 12 fakta menarik kecurian nadir bumi di Kedah yang kita perlu tahu ini dapat membuka minda Anda semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye.